Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Jadi pada video kali ini saya sempat membawa tuan-tuan dan puan-puan untuk mengenal dan menyingkap sejarah sebuah masjid iaitu Masjid Tengku Tuan Besar di Kuala Terengganu. Okey, ayuh kita tengok sejarah Masjid Tengku Tuan Besar. Okey, daripada zuriat Syekh Zainal Abidin inilah lahirnya seorang tokoh agama yang terkenal di Terengganu, iaitu Syekh Muhammad yang turut terkenal dengan gelaran Tengku Tuan Besar. Sekaligus merupakan keturunan Said Al-Idrus yang mula-mula sekali muncul sebagai guru agama yang masyhur di Terengganu. Jadi dialah yang masyhur sekali. Dari segi pendidikan pula, ketika berumur 9 bulan dalam kandungan, bapanya telah berangkat ke Jawa. Jadi Syekh Zainal Abidin tidak pernah melihat wajah anak dia, yakni Tengku Tuan Besar. Khabarnya Syekh Zainal Abidin telah meninggal dunia di Kendal, iaitu suatu wilayah yang terletak di Semarang, Jawa, Indonesia. Jadi Tengku Tuan Besar dilahirkan sehari selepas kematian bapanya, iaitu pada tahun 1211 Hijrah bersamaan dengan 1794 Masehi. Jadi semenjak itu ibunya memberi didikan agama kepada Tengku Tuan Besar dan dibantu bapa saudaranya, Tengku Tuan Pahang, Syekh Ahmad, iaitu Tengku Melaka. Jadi Tengku Tuan Darak serta turut diambil sebagai anak angkat oleh seorang pembesar daerah di cabang 3 bernama Raja Tepok. Jadi pada usianya 7 tahun, Raja Tepok telah menghantar Tengku Tuan Besar ke Mekah dan pulang ke tanah air ketika berusia antara 18 hingga 20 tahun. Jadi Raja Tepok mentadbir dari cabang 3 hingga ke Ulu Telemong dan Tanjung Aur. Jadi ketika Raja Tepok meninggal dunia, beliau telah mewakafkan semua tanah miliknya di kampung cabang 3 kepada Tengku Tuan Besar, dan istana Raja Tepok dihadiahkan untuk dijadikan surau, yakni sekarang dikenali sebagai Masjid Tengku Tuan Besar. Jadi beliau bersama sahabatnya Wan Abdullah, iaitu Tok Syekh Duyung, telah belajar dengan seorang guru agama yang terkenal bernama Wan Abdul Kadir, iaitu Tok Syekh Abdul Kadir di Bukit Bayah. Jadi beliau merupakan seorang pelajar yang tekun dan sanggup berulang-alik dari cabang 3 ke Bukit Bayah dengan berjalan kaki melalui bendang padi dan hutan belukar. Itu dia. Jadi beliau telah menggunakan daun keladi Betawi untuk melindungi dirinya ketika hujang dan panas, di waktu teduh, di waktu macam payung lah. Jadi di samping mempunyai ingatan yang baik, beliau juga mampu membaca Al-Quran dengan beberapa qiraat, dengan lagu merdu. Jadi ketika berumur 20 tahun, Tengku Tuan Besar telah melanjutkan pelajaran agama di Mekah dan berguru dengan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, Syekh Abdul Hamid Syurwani dan Syekh Iman Al-Syekh An-Nawawi. Jadi kita singkat mengenai khidmat dia. Jadi sekembalinya dari Mekah pada tahun 1263 Hijrah bersama 1846 Masehi, beliau telah mengajar di suraunya yang terletak di cabang 3, iaitu sekarang dikenali sebagai Masjid Tengku Tuan Besar. Jadi murid-muridnya bukan sahaja dari Terengganu tetapi juga dari luar negara. Jadi luar negeri. Jadi masjid ini masih wujud hingga ke hari ini. Di masjid inilah beliau menerapkan semangat kasihkan agama, mengajar syariat dan hukum agama sehingga mampu diterjemahkan dalam kehidupan masyarakat di situ. Jadi inilah yang menyebabkan beliau menjadi terkenal
dan ulama yang termasyhur di seluruh pelosok negeri serta mempunyai kedudukan tertinggi dalam urusan hal ehwal Islam Terengganu. Jadi beliau disemadikan di belakang masjid ini serta beberapa tokoh lain. Jadi Tok Tuan Besar amat disegani sama ada kawan dan lawan kerjasanya kepada agama, keideaan, perwatakan serta percakapannya. Jadi beliau dianggap oleh masyarakat setempat sebagai pemimpin yang ikhlas dan bijak dalam menangani masalah yang diajukan kepadanya. Bakal Sultan yang memohon buah fikirannya jika mempunyai masalah dalam hal ehwal pentadbiran negeri Terengganu. Okey, beliau juga dapat gelaran Tukku Hadis kerana berjaya membentuk kepercayaan dalam kalangan masyarakat melalui pengajaran dan tingkah laku yang mulia. Okey, jadi beliau juga hidup sezaman dengan beberapa orang Sultan Terengganu tetapi sangat rapat dengan Sultan Umar. Selain menjadi ulama pada zaman pemerintahan Sultan Umar, Tok Tuan Besar turut menjadi ulama pada zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin III. Jadi sebagai seorang ulama yang sangat dihormati dan salah seorang pembesar negeri, beliau telah dianugerahkan gelaran Tuan Besar Paduka Indra daripada Sultan Umar. Jadi di samping menjadi syekh ulama, beliau juga dianggap sebagai ketua kepada ulama-ulama dan masyarakat Arab di Terengganu. Pada masa hayatnya, hukum Islam telah diamalkan secara meluas dalam sistem pentadbiran negeri Terengganu dan disebabkan keadilan pemerintahan baginda Umar berlandaskan undang-undang Islam, maka negeri ini terkenal dengan keamanannya. Jadi Sultan Umar telah menubuhkan beberapa jabatan penting, antaranya Dewan Ulama yang diketuai oleh Tok Tuan Besar, dan ia merupakan badan tertinggi dalam kerajaan dan berfungsi sebagai tempat rujukan dalam semua bidang serta menyelesaikan masalah negeri. Jadi inilah dia sedikit sebanyak riwayat Tok Tuan Besar dan diabadikan di Masjid Tok Tuan Besar Kuala Terengganu. Okey, sekian saja, kita akan jumpa lagi. Kalau suka, sharekan dan subscribe. Okey, terima kasih semua, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.